Assalamualaikum semua. Saya harap kamu semua dalam keadaan sihat. Jadi, selamat datang ke kelas Pendidikan Islam tahun 1. Jadi, untuk hari ini kamu semua akan mempelajari bidang jawi, iaitu tajuknya Alamku Ceria. Jadi, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, saya nak tanya kamu semua dulu. Kamu masih ingat lagi tak apa itu suku kata terbuka? Ya, suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Apa huruf vokal tu? Huruf vokal ialah alif, waw dan juga ya. Jadi huruf alif membawa dua bunyi iaitu a dan e. Manakala huruf waw juga membawa dua bunyi iaitu O dan U. Manakala huruf ya juga membawa dua bunyi iaitu E dan I. Jadi sebelum kamu, adakah huruf mim dan ta ni adalah huruf suku kata terbuka? Tidak. Jadi huruf mim dan ta bukan huruf suku kata terbuka. Kenapa? Kerana di ujungnya bukan huruf alif, waw dan ya. Jadi apa yang Ustazah cakap, huruf suku kata terbuka adalah huruf yang diakhiri dengan huruf alif, waw dan ya. Jadi Ustazah harap setakat itu kamu masih faham lagi apa itu suku kata terbuka. Jadi untuk kamu kenal suku kata terbuka ni adalah kamu tengok huruf di belakangnya. Kalau ada huruf alif, waw dan ya, maka huruf itu adalah suku kata terbuka. Jadi, sin dan ya barulah suku kata terbuka. Jadi, untuk hari ini, kamu akan mempelajari iaitu huruf di awal suku kata yang boleh bersambung dan juga menulis suku kata terbuka yang bersambung. Jadi, kita pergi kepada huruf di awal suku kata terbuka yang boleh bersambung. Jadi, macam mana kita nak tahu kalau huruf tu boleh bersambung ataupun tidak? Jadi, di sini saya terpaksa naraikan huruf yang boleh bersambung dengan huruf alif, waw dan ya. Kalau kamu dapat tengok, ada berapa huruf iaitu huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf jim, ha dan qa, huruf sin, huruf shin, huruf sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha dan ya. Jadi kesemua huruf yang Ustazah sebut dan ada dalam yang kamu nampak ini adalah huruf yang boleh bersambung dengan huruf alif, waw dan ya untuk membentuk suku kata terbuka. Jadi di sini Ustazah sertakan huruf ba yang dijadikan sebagai contoh bila ba bertemu huruf alif, waw dan ya. Jadi kalau kamu tengok huruf ba tunggal apabila bertemu dengan alif tunggal dan bila disambungkan akan membentuk ba. Jadi kalau kamu tengok dalam bulatan tu, ba dan alif merupakan huruf yang telah disambung dengan huruf ba dan alif. Kalau ba bertemu dengan waw pula yang bila disambungkan akan menjadi bu. Ni yang bulatan tu adalah huruf yang telah disambung, huruf ba yang telah disambung dengan huruf waw. Lepas tu huruf ba bila bertemu dengan ya akan menjadi b bila disambungkan. Jadi saya harap kamu masih faham lagi setakat ini. Seterusnya, jadi untuk memudahkan kamu untuk
mengetahui huruf yang boleh bersambung atau tidak boleh bersambung, kita telah senaraikan huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf alif, waw dan ya. Jadi, huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf alif, waw dan ya ada 6 sahaja, iaitu dal, zal, ra, zai, waw dan hamzah. Jadi, saya harap kamu boleh hafal 6 huruf ni untuk kamu bezakan huruf yang boleh bersambung atau tidak. Jadi, sebagai contoh, di sini Ustazah sertakan huruf tidak boleh bersambung dengan alif, waw dan ya. Jadi, sebagai contoh, Ustazah ambil huruf dal. Jadi, kalau kamu dapat lihat, huruf dal tidak boleh bersambung dengan huruf alif, waw dan ya. Kerana apa? Kerana bila disambung, dia akan membawa huruf yang lain. Tidak akan nampak huruf dal, tapi akan nampak jadi huruf seperti huruf ba, huruf nun macam tu. Jadi, saya harap kamu dapat ingat ke 6 huruf ni untuk kamu mengenal pasti huruf yang boleh bersambung atau tidak. Jadi, seterusnya, mari kita menulis huruf kata terbuka yang boleh bersambung. Jadi, untuk aktiviti yang kedua ini, saya minta kamu sediakan kertas kosong dan juga pensel. Jadi, Ustazah nak kamu semua ikut apa yang Ustazah tulis. Jadi, untuk menulis huruf di awal seluruh kata yang boleh bersambung, pada minggu ni Ustazah hanya ambil huruf yang kamu dapat lihat, huruf yang berwarna oranye, huruf yang berwarna biru dan juga huruf yang berwarna hijau. Jadi, untuk minggu ni kamu akan mempelajari 3 bentuk huruf dulu untuk kamu menulis huruf di awal suku kata terbuka yang boleh bersambung. Jadi, yang pertama, untuk pergi kepada huruf ba, ta, dan nun. Untuk menyambungkan huruf yang sama saja kerana bentuknya sama, yang hanya berbeza adalah huruf ta. Yang hanya berbeza adalah hanya kedudukan titik. Kalau ba, titik di bawah, ta titik di atas, ta titik 3 di atas, nun titik di atas 1. Jadi, huruf ba, ta, dan nun adalah huruf yang boleh bersambung dengan alif, waw dan ya. Jadi, untuk memudahkan kamu memahami, untuk memudahkan kamu untuk cara untuk menulis huruf-huruf ba, ta, dan nun untuk bersambung huruf alif, waw dan ya, mari kita lihat video di bawah. Kata terbuka. Jadi, sebagai contoh, saya akan ambil huruf ba. Jadi, Ustazah harap kamu dah sediakan kertas dan pensel kamu bertemu dengan huruf alif. Ustazah nak kamu akan ikut apa yang Ustazah tulis. Ba dan kamu tarik ke atas panjang. Akan jadi huruf ba. Jadi, ba tunggal bertemu dengan alif tegar akan menjadi ba. Jadi, ba merupakan huruf yang boleh bersambung dengan huruf alif. Begitu juga dengan huruf apabila huruf ba bertemu dengan huruf waw, apabila disambungkan. Okey, contoh Ustazah guna huruf ba. Jadi, apabila kamu dah selesai buat huruf ba dengan bersambung dengan huruf alif, waw dan ya, kamu boleh juga seterusnya cuba untuk buat huruf ta, dan nun. Jadi, untuk bahagian ni kamu hanya perlu tukar titik sahaja. Dengan huruf ya. Jadi, apabila huruf ba bertemu dengan huruf ya, akan bersambung seperti ini ataupun macam ni. Apa beza dua ni? Jadi, apabila huruf ba bertemu dengan, bila disambungkan menjadi huruf ya macam ni, maksudnya
huruf yang ini tidak akan disambung oleh huruf lain lagi, tapi bila huruf B dan kita ubah huruf ya jadi macam ni, dia adalah untuk menyambung huruf ya dengan huruf yang lain. Contohnya perkataan bila, jadi B, ya, dan disambungkan dengan pula huruf lam. Jadi huruf B, ya yang di sini digunakan untuk disambungkan dengan huruf lain. Jadi begitu juga dengan huruf ta, sa dan nun, sama juga seperti huruf B, hanya tukar titik saja. Jadi, seharap kamu faham untuk menyambungkan huruf B dengan alif, B dengan waw dan B dengan ya. Jadi, saya nak kamu semua ikut apa yang Ustazah tulis, iaitu huruf B bertemu dengan huruf alif dan bila disambungkan menjadi B. Jadi, dekat sini Ustazah hanya buat huruf B. Jadi, untuk kamu di rumah, Ustazah nak kamu tulis huruf B, ta, sa dan nun. Jadi bentuk cara untuk menyambungkannya sama sahaja, cuma yang berbeza adalah kamu perlu letakkan titik untuk bezakan titik-titik tersebut. Okey, seterusnya kepada huruf jim, ha dan kha. Jim, ha dan kha ni bentuk hurufnya sama saja, tapi yang berbeza adalah titik kedudukan titiknya. Kalau jim, kedudukannya di tengah. Kalau huruf ha, dia tak ada titik. Jadi kalau huruf qa, dia ada titik di tengah. Jadi macam mana kita nak sambungkan ketiga-tiga huruf ni? Apabila disambungkan dengan huruf alif, waw dan ya. Jadi mari kita lihat video di bawah. Dengan huruf vokal iaitu alif, waw dan ya. Okey, jadi bagaimana cara untuk sambungkan huruf jim dengan huruf alif, waw dan ya? Sebagai contoh, saya ambil huruf jim. Jadi huruf jim apabila bertemu dengan huruf alif akan ditulis. Jadi bila huruf jim nak disambungkan dengan huruf alif, jim dia akan berubah menjadi, kamu perlu buat bentuk jim macam ni. Okey, ni bentuk jim. Ni sebelum nak disambungkan, dan ni akan berubah bila hendak disambungkan dengan huruf alif. Jadi sebagai contoh, huruf jim bertemu dengan alif, hanya kamu tarik saja. Jadi huruf jim, jim bertemu dengan alif menjadi ja. Bagaimana pula kalau huruf jim bertemu dengan huruf waw? Jadi sama juga, jim dia akan bertukar menjadi macam ni. Jadi apabila jim bertemu dengan huruf waw, jim dia akan disambungkan dengan huruf waw sahaja. Begitu juga dengan huruf ya. Jadi bila huruf jim bertemu dengan huruf ya, cara dia macam mana? Kamu tukar dulu huruf jim ni jadi bentuk macam ni, dan bila disambungkan dengan huruf ya,
Jim dia akan jadi bentuk macam sebelum ni juga. Jim ni bentuk tak boleh sambung dengan huruf lain. Kalau jim yang macam ni, apabila kita nak menyambungkan dengan huruf lain. Jadi bila huruf je dan ia berbentuk seperti ini adalah untuk kita sambung dengan huruf lain. Jadi saudara, kamu faham setakat ini? Seterusnya, Seterusnya, kita pergi huruf sin dan sha. Macam huruf sin dan sha juga, huruf sin dan shin juga adalah bentuk huruf yang sama, tetapi yang berbeza adalah ada titik dengan tak ada titik. Di huruf sin, dia tak ada titik. Kalau huruf shin, dia ada titik, iaitu titik 3 di atas. Jadi, bagaimana cara untuk sambungkan huruf sin dan shin ni untuk disambungkan dengan huruf alif, waw dan ya. Jadi, mari kita lihat contoh yang Ustazah buat. Contoh, Ustazah ambil huruf sin. Jadi, huruf sin apabila bertemu dengan huruf alif, jadi huruf sin ni akan berubah. Jadi dia akan jadi dan ni. Jadi kamu tengok kat sini ada 2, maka kat sini pun ada 2. Kat sini pun ada 2. Jadi yang di sini ni kamu akan bersambung dengan alif. Okay, bersambung dengan alif. Akan jadi sa. Jadi kamu tengok bila kat sini ada dua lengkungan. Kat sini pun akan jadi 2 lengkungan. Jadi yang kat sini akan jadi apa? Kamu akan tarik kat sini dan sambung dengan huruf alif. Kita pergi pula kepada huruf sin bertemu dengan huruf waw. Okay, apabila huruf sin bertemu dengan huruf waw, macam saya cakap tadi, kamu buat 2 lengkuk. Tu 2, yang ketiga macam ni, dan kamu sambung dengan huruf waw. Jadi su. Dan seterusnya, pada huruf sin bertemu dengan huruf ya. Jadi apabila huruf sin bertemu ya, macam tadi juga saya cakap, buat 2 lengkuk. Yang ketiga kamu buat macam ni dan macam ni. Jadi apabila huruf dia bentuk macam ni, dia tak boleh bersambung dengan huruf lain. Maksudnya tak bersambung dengan huruf lain. Jadi kalau untuk huruf ya yang nak disambungkan dengan huruf lain, dia akan jadi sin ya. Jadi sin ya. Contoh yang kamu nak eja sila. Jadi sin tambah dengan lam alif, lam alif akan jadi sila. Ni adalah huruf ya apabila hendak disambungkan dengan huruf lain. Jadi saudara kamu faham cara untuk menyambungkan huruf ba, ha dan juga huruf sin. Jadi kamu semua boleh buat. 2 lengkung. 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 2 leng
Jadi setelah kamu lihat apa yang Ustazah tunjukkan cara untuk menyambungkan huruf B, huruf T, Th dan Nun, huruf Jim, H dan Qa, dan juga huruf Sin dan Sha. Jadi setelah kamu lihat video cara Ustazah menulis huruf yang boleh bersambung dengan huruf alif, waw dan ya, Ustazah minta kamu semua buat latihan di rumah masing-masing, iaitu dengan menyambung huruf B, T, Th dan Nun, Jim, H dan Qa, Sin dan juga Shin dengan untuk disambungkan dengan huruf alif, waw dan ya. Jadi cara untuk kamu sambungkan tu sama je seperti apa yang Ustazah tunjukkan, cuma yang berbeza adalah kedudukan titik sahaja. Jadi Ustazah harap kamu dapat lakukan tugasan yang Ustazah bagi. Okey, jadi setakat itu sajalah kelas dari kita pada hari ini. Jadi pada akhir kelas ini Ustazah nak ingatkan kembali kepada kamu huruf teawal suku kata terbuka yang boleh bersambung ialah huruf selain dari huruf dal, zal, ra, zai, waw dan hamzah. Kenapa Ustazah suruh kamu ingat hanya 6 huruf ni? Jadi bila kamu ingat 6 huruf yang tidak boleh bersambung, iaitu dal, ra, zai, waw dan hamzah, kamu boleh kenal pasti huruf di awal suku kata terbuka yang boleh bersambung. Jadi Ustazah harap kamu faham dan jelas apa yang diajar Ustazah hari ini. Ustazah harap kamu semua dapat mempraktik dan membuat latihan di rumah masing-masing. Terima kasih semua. Kita berjumpa nanti.